Greenland menjadi kecoh selepas pembukaan konsulat baharu Amerika Syarikat di Nuuk menjadi tempat protes terhadap kehadiran Amerika. Tepat pada masa utusan Trump, Jeff Landry membawa perbincangan yang cuba disembunyikan oleh elit Eropah ke pulau itu. Arctic telah menjadi perebutan kuasa, pertahanan, mineral kritikal, laluan strategik dan penaruh global. Pada hari Jumaat ini, 22 Mei 2026, golongan kiri berdegas untuk menyerang Trump. Tetapi kekecohan di jalanan menunjukkan sesuatu yang lebih mendalam. Apabila Washington kembali memberi tumpuan kepada Greenland dengan serius, Denmark, ahli politik tempatan dan kumpulan anti-Trump menjadi panik. Kerana mereka sedar bahawa pulau berais itu, yang sebelum ini dianggap sebagai wilayah yang dilupakan, telah menjadi salah satu aset paling berharga di papan permainan, menentang Rusia dan China. Jika itu hanyalah lawatan diplomatik, mengapa begitu ramai orang menjadi panik apabila Trump meletakkan Greenland di tengah-tengah peta? Apa yang Trump dedahkan di Greenland? Apa yang membuatkan golongan elit Eropah begitu gelisah? Mengapa protes meletus tepat pada masa ini? Bagaimana perebutan di Arktik menjadi medan tekanan baharu terhadap Rusia, China dan birokrasi lama Eropah? Saya akan ceritakan semua itu kepada anda. Tetapi sekarang, anda pasti mau melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan standar credibility Milson Alves. Hakikatnya, Greenland bukan menjadi berita secara kebetulan. Utusan High Trump, Jeff Landry, Gubernur Louisiana, telah tiba di Nuuk dalam satu agenda yang berkaitan dengan acara Future Greenland, sebuah persidangan mengenai perniagaan, pelaburan, dan masa depan ekonomi pulau itu. Lawatan itu dianggap sebagai satu provokasi oleh pihak lawan, tetapi ia mendedahkan satu persoalan yang tiada siapa mahu jawab dengan jelas. Jika Greenland begitu penting untuk keselamatan Atlantik Utara, mengapa golongan elit Eropah menghabiskan begitu banyak masa melayan wilayah itu sebagai satu wilayah yang jauh, sejuk dan menguntungkan mereka? Landry meluahkan rasa tidak selesa itu. Dia berkata sebelum Trump, Amerika Syarikat mengabaikan Greenland. Kenyataan itu menimbulkan kemarahan pihak lawan, tetapi ia mendedahkan satu luka yang sebenar. Pulau itu menempatkan kedudukan ketenteraan yang strategik, terletak di tengah-tengah laluan baharu Arktik dan mempunyai sumber yang menarik minat secara langsung kepada industri pertahanan, teknologi dan tenaga. Apabila Donald Trump terus menekankan isu ini, beliau sebenarnya tidak bercakap tentang sebarang pulau sahaja. Beliau sedang bercakap tentang satu titik yang menghubungkan keselamatan, ketenteraan, pertikaian, perdagangan, akses kepada mineral kritikal dan perlindungan ruang udara barat. Reaksi penduduk tempatan semakin meningkat kerana kehadiran Amerika Syarikat bukan lagi sekadar perbualan tetapi telah menjadi simbol fizikal di ibu kota. Konsulat yang lebih besar, lawatan Landry, kenyataan mengenai Washington yang kembali meletakkan capnya di Greenland, dan ingatan terhadap kenyataan-kenyataan terdahulu Trump mengenai wilayah itu, semuanya telah mewujudkan suasana tekanan. The Guardian melaporkan bahawa protes berlaku selepas Landry menyatakan sudah tiba masanya Amerika Syarikat kembali meletakkan kehadirannya di Greenland. Di tengah-tengah kritikan mengenai kemungkinan pengembangan ketenteraan, selain daripada pangkalan Pituffik serta minat Amerika terhadap lokasi strategik dan unsur nadir bumi di pulau itu, disitulah panik mula timbul. Ia bukan sekadar panik penunjuk perasaan yang menjerit di jalanan. Ia adalah panik golongan elit politik yang tahu bahawa Trump telah memaksa perdebatan yang betul. Greenland mempunyai kira-kira 57,000 penduduk. Ia adalah wilayah separa autonomi yang berkaitan dengan Denmark dan sudah mempunyai sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat yang aktif. Walaupun begitu, selama bertahun-tahun, perbincangan hanya terperangkap dalam bahasa diplomatik, dengan nota dingin, janji kerjasama, dan sedikit tindakan yang dapat dilihat. Pangkalan Pituffik adalah bahagian utama dalam percaturan ini. Ia merupakan kehadiran ketenteraan utama Amerika Syarikat di Greenland dan mempunyai peranan berkaitan amaran peluru berpandu, pertahanan, dan pemantauan angkasa lepas. Associated Press menggambarkan Pituffik sebagai kemudahan paling utara milik Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat yang diwujudkan di bawah Perjanjian Pertahanan 1951 antara Washington dan Copenhagen dengan peranan penting untuk Amerika Syarikat dan NATO. Inilah sebabnya mengapa perdebatan ini menakutkan ramai orang.
Greenland bukan sekadar isu bendera. Ia adalah sebuah platform pemerhatian Arktik, satu benteng hadapan di Atlantik Utara, dan satu kawasan yang semakin penting apabila ais semakin surut, laluan laut menjadi lebih bernilai, dan kuasa-kuasa saingan mencari akses kepada sumber-sumber. Golongan kiri lebih suka merumuskan semuanya kepada Trump mahu membeli Greenland kerana frasa itu mudah dijadikan bahan ejekan. Tetapi di sebalik itu, ada persoalan yang jauh lebih besar. Siapa yang akan menguasai Arktik dalam beberapa dekad akan datang? Isu mineral menguatkan lagi perkara ini. Reuters melaporkan bahawa Greenland kaya dengan mineral, minyak, dan gas asli. Dan satu kajian pada tahun 2023 menunjukkan kehadiran 25 daripada 34 mineral yang dianggap sebagai bahan mentah kritikal oleh Suruhanjaya Eropah. Dalam satu laporan lain, agensi itu menekankan bahawa Trump melihat Greenland sebagai aset strategik kerana lokasinya dan kekayaan di bawah ais, termasuk emas dan unsur nadir bumi yang digunakan dalam produk teknologi. Maklumat ini memubah kepentingan protes tersebut. Apabila para penunjuk perasaan mengatakan bahawa Greenland milik orang Greenland, mereka sedang bercakap tentang kedaulatan. Tetapi apabila kerajaan dan pelabur melihat ke pulau itu, mereka nampak tenaga, pertahanan, teknologi, mineral dan laluan maritim. Dan apabila Trump meletakkan Amerika Syarikat di tengah-tengah perbualan ini, beliau memaksa Denmark, Greenland dan sekutu NATO untuk keluar dari zon selesa mereka. Apa yang dahulunya dianggap sebagai isu, yang jauh kini menjadi sesuatu yang mendesak. China juga terlibat dalam perkiraan ini, walaupun ramai yang lebih suka berpura-pura bahawa ia tidak berada di dalam bilik. Reuters sebelum ini telah melaporkan bahawa syarikat-syarikat China sedang berusaha untuk mendapatkan bahagian dalam mineral di Arktik, termasuk unsur nadir bumi di Greenland, selain biji besi dan nikel di kawasan lain di utara yang jauh. Ini menunjukkan bahawa kekosongan yang ditinggalkan oleh Barat tidak akan kekal kosong untuk tempoh yang lama. Apabila Washington teragak-agak, Beijing akan mendekat. Apabila Eropah lambat bertindak, pihak lain akan mengisi ruang itu. Kerajaan Greenland cuba memberi respons dengan ungkapan paling sensitif ketika ini, Greenland tidak untuk dijual. Mesej ini mempunyai kekuatan politik tempatan dan bertujuan untuk menenangkan penduduk. Tetapi ia juga menunjukkan bahawa Donald Trump telah meletakkan pulau itu pada tahap yang tidak lagi dapat disembunyikan oleh Copenhagen dan Nuuk. Jika Greenland tidak mempunyai nilai strategik, tiada siapa perlu mengulangi berkali-kali bahawa ia tidak untuk dijual. Pengulangan itu hanya mengesahkan bahawa memang wujud persaingan sebenar mengenai masa depan rantau tersebut. Sobre futuro da região. Denmark juga telah didorong ke tengah-tengah krisis. Pada Januari 2026, laporan berita mencatat bahawa Perdana Menteri Mette Frederiksen bercakap mengenai tekanan yang tidak boleh diterima ke atas Greenland dan memberi amaran bahawa fasa yang paling sukar masih menanti di hadapan. Nada ini menunjukkan bahawa kepimpinan Denmark telah menyedari besarnya masalah ini. Trump telah mengeluarkan perdebatan itu dari belakang tabir dan meletakkan hubungan antara Amerika Syarikat, Denmark, Greenland, dan NATO ke perhatian umum. Berita itu juga menyebut seorang rakyat Amerika bernama Clifford Stanley yang cuba mengumpul tanda tangan untuk menyokong pembayaran $200,000 kepada rakyat Greenland supaya mereka menerima kemasukan ke Amerika Syarikat. Episod ini menjadi peluru untuk pihak kiri kerana ia kelihatan berlebihan dan mudah untuk diserang. Tetapi bahkan kes ini pun mendedahkan satu perkara. Perbincangan ini sudah tidak lagi bersifat teori. Kedaulatan Greenland telah menjadi subjek perebutan secara terbuka dengan cadangan-cadangan penting, penolakan di jalanan dan reaksi daripada pihak berkuasa. Isu yang dibangkitkan oleh Trump tidak akan kembali kepada kesunyian lama. Greenland kini benar-benar terlibat dalam perebutan masa depan Arktik. Protes di Nuuk tidak menghapuskan realiti ini. Ia hanya menunjukkan bahawa pulau itu telah sedar akan nilainya sendiri pada saat kuasa-kuasa global berebut wilayah, laluan, pangkalan, radar, dan mineral. Golongan kiri meraihkan laungan menentang Trump, tetapi Evita mengakui perkara yang penting. Jika Greenland berada dalam keadaan panik, itu kerana Trump telah mendedahkan bahawa tanah beku itu jauh lebih bernilai daripada apa yang pejabat-pejabat Eropah mahu nyatakan secara terbuka. Saya Milson Alves, seorang penanalisis hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda dapat lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.